Assalamualaikum. So, hari ini kita nak tengok beberapa contoh soalan. Okey, ini merupakan daripada modul booster daripada JPN Negeri Melaka. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Syafri baru mendapat kunci untuk rumah barunya. Beliau bercadang untuk memasang jubin dengan susunan corak pada lantai tandas bilik adiknya. Syafri berbincang dengan kontraktor dua cadangan susunan jubin tersebut berserta kos dalam RM seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Okey, jadi ada dua cadangan dekat sini. So, cadangan pertama, harga jubin jumlah dia ialah RM104 dan cadangan kedua, harga jubinnya ialah RM108. Dia beri bahawa harga bagi sekeping jubin putih dan sekeping jubin hitam masing-masing ialah P dan H. Maksudnya yang putih ni dinamakan sebagai P dan hitam ialah H. Menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan, hitung nilai P dan nilai H. Jadi nak tahu putih berapa ringgit dan juga hitam berapa ringgit. So kalau macam ni maksudnya kita nak gunakan kaedah persamaan serentak. Untuk persamaan serentak kita perlukan dua persamaan. Okey, jadi apa nak buat? Putih. Jadi kita kira lah dulu jubin putih ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kita ada 17 putih. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hitam. Cadangan pertama dengan membawa jumlah harga 104 sama dengan 104. Cadangan kedua putihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 putih tambah dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 hitam sama dengan 108. Jadi inilah dua persamaannya. Apa nak buat? Tulis balik cantik. So kita ada 17P tambah dengan 8H sama dengan 104 menjadi persamaan pertama kita. Dan yang kedua kita ada 9P tambah dengan 16H adalah sama dengan 108 menjadi persamaan yang kedua. Okey, untuk menggunakan kaedah penghapusan, kita nak hapus salah satu huruf ni antara P atau H. Okey, jadi kita tengok mana huruf yang boleh dihapuskan. Okey, kalau kita tengok kat sini, 8 kita boleh darab dengan 2 untuk jadi 16. Bila nombor tu dah sama, nanti kita boleh hapuskan. Jadi apa nak buat? Maksudnya persamaan pertama ni kita darab dengan 2 supaya 8 darab 2 dapat 16. Jadi kita bolehlah buang H tu. Jadi 17 darab 2 kita akan dapat 34 P. Tambah dengan 8 darab 2, 16 H. Sama dengan 104 darab 2, so dapat 208. Ni persamaan pertama, jadi persamaan ketiga lah ni. Okay, jadi persamaan kedua ni kita salin balik dekat bawah dia. 9P tambah dengan 16H sama dengan 108. Okey, sekarang perhatikan H dengan H. Simbolnya sama. Ibarat macam perempuan dengan perempuan nak kahwinkan. Tak nak. So, kita kena tolak. Kalau simbol sama, kita tolak. Simbolnya berbeza, kita tambah. Supaya apa? 16 tolak 16 jadi kosong. Itu matlamat kita. Jadi 34 tolak dengan 9 akan dapat 25P sama dengan 208 tolak 108 dapat 100. Kemudian kita akan dapat P sama dengan 25 bawa sini jadi operasi. Bahagi 25. So akan dapat 4. Selesai. P dapat RM4. Kita cari nilai H pula. Okey, untuk dapatkan nilai H, boleh masukkan dalam persamaan pertama boleh. Dalam persamaan yang kedua pun boleh. Okey, untuk kali ni saya masukkan dalam persamaan yang kedua. So, kita ada 9P tambah dengan 16H sama dengan 108. Salin dulu persamaan yang kedua. Kemudian P ni 4 ganti dekat sini.
Jadi 9 kurungan 4 tambah dengan 16H sama dengan 108. So, ada dua kaedah. Okey, saya nak terangkan dekat sini pada bagi mereka yang lemah, mungkin lemah untuk nak selesaikan persamaan ini, boleh terus guna kalkulator daripada situ. Okey, saya tunjukkan. Okey, langkah pertama, salin sahaja ni ikut sahaja seperti dalam soalan. Tambah dengan 16. Apa-apa huruf kita gantikan dengan X. Tengok dekat sini, X ni warna pink, jadi kita tekan alpha tutup kurungan. Maafkan saya tekan alpha tutup kurungan X. Sama dengan, kena ambil warna pink juga, sama dengan 108. Sama macam dalam soalan, kemudian kita tekan apa? Shift, calculate, shift, calculate. So, dapat 4.5. So, H sama dengan 4.5. Sebab dia harga, jadi kita letak kosong dekat belakang. Okay? So, untuk nak tengok kaedah shift calculate, shift calculate, nanti saya akan tunjuk lagi untuk soalan-soalan berikutnya. Selesai soalan pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Raja Dua menunjukkan sebuah trapezium PQRS yang dilukis pada satu tata kertas. SR adalah selari dengan PQ. SR selari dengan PQ. Kita buat tanda macam tu. Kalau selari apa yang sama? Kena ingat ya, kalau selari ni kecerunannya adalah sama. Kecerunan SR sama dengan kecerunan PQ. Sebab tu keyword selari tu kita kena faham. Cari persamaan bagi garis lurus SR. Okey, kita berminat dengan garis lurus di sini. S hingga R. Persamaan garis lurus, kita ada persamaan ini ialah Y sama dengan MX tambah dengan C. Untuk persamaan garis lurus, apa yang kita kena beritahu? Yang pertama, cari nilai M. Yang kedua, cari nilai C. Ada dua sahaja kita punya kerja kita. Okey, yang pertama kita cari M. Kita nak tahu SR. Perhatikan pada titik SR ni. Okey, kita hanya tahu satu sahaja koordinatnya. Untuk nak cari kecerunan, kita perlu tahu dua. Jadi kita tak boleh dapat kat sini. Kita gunakan garisan P dengan Q sebagai bantuan. Jadi untuk nak mencari M, M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kalau tak hafal rumus ni, nanti pada kertas soalan, tengok rumus kat depan tu. Ada rumus ni diberi. Tapi kena tahu pandai gunalah. Apa dia punya ni. Okey, so kita ada titik P dan juga titik Q kat sini. Kat sini kita boleh lebarkan X1, Y1 dan sini ialah X2, Y2. So, Y2 kita berapa? Inilah belakang ni Y2. Y2 ni nilai 1, X2 nya nilai 11. X1 3, Y1 nya 5. Jadi kita tanya Y2 1. Tolak dengan Y1 5. Per dengan X2 11. Tolak dengan 3. Okey, 1 tolak dengan 5. So, dapat negatif 4. Per dengan 11 tolak dengan 3. 8. So, dapatlah negatif 1 per 2. Selesai dah kerja kita untuk M. So, M kita dah jumpa. Kemudian kita cari C. Pintasan Y sebenarnya C ni. Kita masuk dalam rumus ni. Jadi kita gunakan Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita nak garis lurus SR. Okey, kita ada titik S dekat sini, 8, 9. So, depan ni nilai X, belakang ni nilai Y. Jadi, Y-nya berapa? 9. 9 sama dengan M-nya, kita dah cari M dekat sini, negatif 1 per 2. Kurungan X-nya ialah 8. Tambah dengan C. Again, macam ni. Ni nak pindah ni, nak tambah ke nak tolak? Tak apa, kita gunakan bantuan kalkulator. 9 sama dengan negatif 1 per 2 kurungan 8
tambah dengan apa-apa huruf kita gunakan X. Shift calculate. So dapatlah C sama dengan 13. M dah dapat, C pun dah dapat. Selesaikan kita punya soalan kita. Dia nak cari persamaan. Jadi, kita dapat Y sama dengan M ialah negatif 1/2 X. Tambah C ialah 13. Tambah 13. Selesai dekat sini. Kemudian seterusnya, nyatakan pintasan X bagi gali lurus SR. Apa tu pintasan X? Ibaratnya macam ni. Kalau SR ni dipanjang-panjang-panjang-panjangkan, kemudian dia memintas pada paksi X dekat sini. Berapa nilainya? Okey, satu perkara yang perlu diketahui, kalau soalan tanya pintasan X bermaksud Y sama dengan kosong. Kalau soalan tanya, kalau kita panjangkan kat sini, kita dapat sini ialah pintasan Y lah. Okey, kalau pintasan Y, maksudnya X dia sama dengan kosong. Okey, sekarang soalan tanya pintasan X. Jadi kita tahu, kita dah dapat persamaan ini. Jadi Y ni kita gantikan dengan kosong. Okey, kita tepi sikit. Ataupun kita buat kat sini lah. Muat kat situ. Maksudnya, kita ada Y sama dengan negatif 1/2 X tambah dengan 13. Jadi, Y ni kosong. Kosong sama dengan negatif 1/2 X tambah dengan 13. Lagi sekali, kita perlukan khidmat kalkulator yang canggih. Kosong sama dengan negatif 1/2. Kurungan. Oh, sorry. Tak payah kurungan. 1/2 X ataupun kita tahu negatif 1/2 tu ialah 0.5. So, 0.5 pun boleh. X tambah dengan 13. Kemudian kita tekan shift calculate. So, dapatlah X sama dengan 26. Selesai. Boleh? Pergi ke soalan yang ketiga. Raya 3 menunjukkan satu bulatan dengan pusat O menggunakan pi sama dengan 22/7. Hitung jejari bulatan dalam cm jika luas kawasan berlorek ialah 115.5 cm persegi. Luas bulatan boleh tengok pada kulit depan. Pada yang rumus pun ada. Rumus untuk luas bulatan ialah pi j kuasa 2. Kalau satu bulatan. Kalau hanya sebahagian macam ni, kita kena darab dengan nilai theta dekat sini lah. Ini kita kenali sebagai nilai theta. So, theta per dengan 360 darjah. Okey, siapa nak buat? Kita cari dulu nilai theta ni. Satu bulatan 360 darjah. Jadi, nilai theta dekat sini ialah 360 darjah tolak dengan 240. Kat sini. Dapatlah 120 darjah. Okey, so dia kata luasnya ialah 115.5. So, kita cari J kat sini. So, kita buat persamaan 120 darjah per dengan 360 darab dengan pi. Nilai pi kat sini dah bagi 22/7. 22/7 pi darab dengan J kuasa 2 sama dengan 115.5. Buat je macam ni. Ni kena buat. Ni lah markahnya. Kemudian, markah seterusnya diberi untuk dapatkan nilai J. Apa nak buat? Very good lah. Tekanlah kalkulator. Pastikan kemahiran kalkulator ni penting lah. Darab dengan J X kuasa 2 sama dengan 115.5. Shift calculate. So, dapatlah X sama dengan 10.5. Jangan tulis X. Tulis J sama dengan 10.5.
Selesai soalan pertama. Soalan kedua. Hitung panjang dalam cm lengkuk minor LM. Lengkuk ni ada dua. Ada minor dan major. Minor dan major. Minor tu apa? Minor ni maksudnya kecil. Major ni besar. So, dia nak tahu yang kecil yang ni lah. Nak tahu berapa panjang daripada sini sampai sini. So, ini kita guna rumus 2 pi j. Samalah, kita nak tahu berapa panjang dekat sini kan. Okay, so kita gunakanlah. Okay, so theta 120 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan pi 22/7 darab dengan nilai j kita dah tahu kat sini 10.5 kuasa 2 pi j. Okey, cukup sampai situ. Jadi kita kira 120 per dengan 360 darab 22/7 darab dengan 10.5. So, akan dapat 11. Jadi kita dapatlah panjangnya adalah betul ke? 120 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22/7 darab dengan 10.5. 22. Tadi saya tak tekan 2 mungkin. Selesai. Dapatlah 2 markah dekat situ. Perlu diingat, jawapan-jawapan ni jangan tulis macam ni tau. Maksudnya, kena tulis pada ruangan jawapan yang disediakan. Ni saya tunjuk kat sini supaya senang rujuk sahaja. So, ingat, mestilah jawapan tu perlu ditunjukkan atau ditulis pada ruangan jawapan yang telah disediakan. Okay, let's go. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Salmiah menyimpan wang sebanyak RM15,000 dalam akaun simpanan tetap di sebuah bank selama 2 tahun. Bank itu menawarkan kadar faedah 3% setahun dan faedah dikompaun 3 bulan sekali. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Salmiah pada akhir tempoh simpanannya. Kalau tengok kat sini, kita ada keyword dekat sini iaitu perkataan faedah dikompaunkan. Jadi ini ialah kita tak guna yang I sama dengan parit tu. I parit, I PRT tu tak. Itu ialah faedah mudah. Dikompaun ni kita guna yang MV tu. Sekali lagi, rumus ni dibekalkan pada muka surat hadapan. So, apa rumusnya? Rumusnya ialah MV sama dengan P kurungan 1 tambah dengan R per dengan N darab dengan NT. Okey, R ni apa? R ni ialah rate. Ini rate dia, 3%. P, ini ialah P, principal. N, dikompaun setiap 3 bulan. Maksudnya dalam 1 tahun, kita ada 12 bahagi dengan 3. Ada 4. 1 tahun, dia akan compound sebanyak 4 kali. Selama 2 tahun, ni ialah time dia. Jadi kita masukkan semua nilainya. P 15,000 kurungan 1 tambah dengan R 3% ialah 0.03 bahagi dengan N kita ada 4 kurungan NT. So N kita ialah 4 darab dengan T ialah 2. Buat dalam kurungan macam tu. Maaf tulisan kurang cantik sikit. Okey, kita tengok kalkulator macam mana nak tekan. Kadang pelajar nak tekan pun tak tahu nak tekan macam mana. Okey, apa nak buat? Kita selesaikan pada dalam kurungan ini terlebih dahulu. 1 tambah dengan 0.03 bahagi per dengan 4. Tekan dulu sama dengan. Okey, kemudian apa nak buat? 4 darab 2, 8. So, kuasa 8. Kuasa 8. Tekan lagi sama dengan. Kemudian dekat 2 ni ialah darab. So, darab dengan 15,000.
sama dengan. So kita ada 15 923.98. 0.98. Kemudian soalan tanya apa? Hitung faedah sahaja. Ini adalah nilai yang dia akan dapat pada akhir bulan kedua termasuk dengan prinsipal, termasuk simpanan asalnya. Jadi kalau kita nak tahu faedah sahaja, nilai dia pada akhir tahun kedua RM15,923.98 tolak dengan 15,000 nilai asal simpanan dia tu lah. Jadi berapa dapat? RM923.98. So ini ialah faedah yang dia akan terima. Okey, teruskan ke soalan yang kelima. Raja apa menunjukkan teselasi yang terdiri daripada beberapa segitiga bersudut tegak. Teselasi merupakan silibus baru untuk KSSM. Dalam tingkatan 5 awak belajar. Teselasi ni apa? Maksudnya semua ni bentuknya adalah sama. Teselasi ialah bentuk yang berulang dan memenuhi ruang. Itu maksud teselasi. Dia berulang dan juga memenuhi ruang. Dia beri luas segitiga PQR. PQR ialah 9 cm persegi dan panjang QR adalah lebih daripada panjang 3 cm lebih daripada PQ. PQ ni panjang dia berapa? X. So kalau QR dia kata 3 cm lebih daripada PQ, maksudnya QR ni ialah X tambah dengan 3. Panjang PQ, X tambah dengan 3. Soalan tanya hitung nilai Y. Okey, Y daripada hujung sampai ke hujung. Okey, jadi apa kita ada maklumat kat sini? Kita ada tapak dan juga tinggi untuk segitiga PQR. Jadi kita boleh buat luas dia. Rumus untuk luas segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab dengan tapaknya X darab dengan tingginya X tambah dengan 3 akan menghasilkan 9. Jadi apa nak buat? Nombor ni lebih senang kalau terus kita pergi ke sana. Ini bahagi, pergi ke sana jadi darab. 9 darab 2 dapat 18. Okay, jadi sini kita darab X darab X dapat X kuasa 2 tambah dengan X darab dengan 3, 3X. Sama dengan 2 darab 9, 18. Okay, so ada kuasa 2, ada X, ada ni. Jadi ini merupakan di bawah tajuk persamaan kuadratik. Jadi kita jadikan persamaan arm kena mesti sama dengan kosong dekat belakang ni. So kita ada X kuasa 2 tambah dengan 3X tolak 18 sama dengan kosong. Siap-siap buat 2 kurungan dekat bawah. Sama dengan kosong. Ambil kalkulator. Tekan mod sampai jumpa EQN. Tekan nombor 1. Anak panah ke seterusnya. Degree. Ambil 2. Okey, A nilainya 1. Tekan sama dengan B. 3. Sama dengan C. Negatif 18. Sama dengan. So kita akan dapat X3 dan juga negatif 6. X sama dengan 3 dan juga X sama dengan negatif 6. Okey, so dalam kurungan ni apa nak buat? Kita terbalikkanlah. Kalau dia positif, bagi sana jadi negatif. Ini negatif jadi positif. X tambah dengan 6. Okey, X dekat sini ialah panjang. Kita ada 2 nilai dekat sini. 3 dan negatif 3. Kita perlu pilih salah satu nilai. Disebabkan unit panjang tak boleh ada negatif, jadi dekat sini kita tulis abaikan. Tulis jangan tak tulis pula. Abaikan maksudnya kita memilih X adalah 3. Sini maksudnya sini 3. Maksudnya panjang R sampai Q ni ialah 3 tambah 3 iaitu 3 tambah 3 dapatlah 6.
Sini panjangnya sama. So, ini juga 6. Soalan tanya Y. Jadi, Y tu sebenarnya adalah 6 tambah dengan 6. So, dapatlah 12. So, panjang Y tu ialah 12.